Selamat berjumpa lagi tuan-tuan dan puan-puan. Kita sambung dengan prinsip yang keempat, tadbir urus koperasi. Prinsip keempat menyatakan bahawa perlantikan semula anggota lembaga koperasi yang layak hendaklah dilaksanakan pada lat-lat masa yang ditetapkan sekurang-kurangnya setiap 3 tahun. Di sini tuan-tuan dan puan-puan, dalam peraturan koperasi pun jelas, peraturan 18 dinyatakan bahawa anggota lembaga naklah turun selepas 3 tahun tu bergilir-gilir. Tujuannya apa ya tuan-tuan dan puan-puan? Kita tak nak orang yang sama tu duduk lah situ terlampau lama. Kita nak ada ganti dengan orang yang baru, dapat idea yang baru. Tapi walau bagaimanapun, anggota lembaga ni boleh dilantik semula, ya. Boleh dilantik semula. Dia dah turun 3 tahun tu, dia boleh dilantik semula sekiranya anggota-anggota masih nakkan dia lagi. Tak ada masalah. Itu sebabnya, ya, sekurang-kurangnya 3 tahun dibuat perlantikan semula. Itu jelas saya rasa. Jadi kita tengok prinsip seterusnya, prinsip yang kelima. Anggota lembaga koperasi hendaklah yang berkaliber, berkeupayaan dan berintegriti, mempunyai kemahiran dan pengalaman yang wajar, serta dapat memberi tumpuan dan komitmen kepada koperasi. Ini berat ya, tuan-tuan dan puan-puan. Sebagai lembaga, pertama sekali nak berkaliber. Ni orang yang macam mana ni berkaliber ni? Orang berkaliber ni maknanya kalau dia bercakap, orang semua dengar cakap dia. Kalau kita bercakap, orang tak dengar cakap kita, kita tak berkaliber tuan-tuan. Jadi bila kita bercakap ni, orang dengar cakap kita bagi arahan, orang ikut. Berkaliber lah tu. Kemudian berkeupayaan. Maknanya dia mempunyai tenaga. Tenaga berfikir, tenaga bekerja ada. Tak boleh lah kalau seorang tu dia asyik sakit, macam mana nak jadi lembaga kan? Tak berkeupayaan lah tu. Nak jalan pun tak boleh, maknanya dah tak berkeupayaan. Jadi kalau dah macam tu, baiklah kita mengundur diri, ya. Selain daripada berkeupayaan, dia mesti berintegriti. Yang ini susah nak tengok lah. Kalau yang tadi berkaliber tu nampak lah. Kalau dia datang tu orang semua hormat dia. Berkeupayaan tu kita pun nampak lah dia tu bertenaga orangnya, ya. Sentiasa fresh saja, ya. Yang berintegriti ni kita tak boleh nampak lah ni dalaman. Tapi kita boleh lihat apa-apa yang dia telah lakukan masa lalu. Maknanya kalau nampak dia tu, ya, amanah, tak pernah lah dia tipu orang ke. Kalau dia buat kerja tu memang sangat berintegriti. Jadi kita lihat yang lalu lah. Yang akan datang kita tak tahu. Tapi sekurang-kurangnya kita lihat dia punya track record lah, ya. Dia ni seorang yang berintegriti. Kemudian dia mempunyai kemahiran. Di sini kemahiran apa? Kemahiran kepimpinan, tuan-tuan dan puan-puan. Sebagai pemimpin, seorang tu mesti ada kemahiran kepimpinan. Apa kemahiran kepimpinan? Semua itulah pandai berkomunikasi, ya. Pandai membaca penyata keuangan, ya, pandai mengendalikan kumpulan. Itu semua kemahiran kepimpinan, ya. Yang itu dia kena ada. Susahlah kita nak dapat seorang yang betul-betul orang kata ada semua kemahiran. Tapi kalau dia tu mempunyai kebanyakan kemahiran kepimpinan tu, dah cukup bagus lah, ya. Dan seterusnya pengalaman yang wajar. Jadi di sini pengalaman yang wajar maknanya pengalaman dia untuk mengendalikan tugas dia sebagai lembaga koperasi. Jadi kita lihat kalau koperasi tu menjalankan perniagaan apa, ya. Perniagaan ternakan ikan lah katakan, ya. Jadi kita ambil lembaga yang ada pengalaman mungkin dalam bidang itu. Itu maknanya pengalaman yang wajar. Dan seterusnya, satu yang sangat penting tuan-tuan dan puan-puan, mestilah anggota lembaga itu boleh memberi tumpuan dan komitmen kepada koperasi. Tak guna kalau kita ada seorang yang berkaliber, berkeupayaan, semua berintegriti, semua ada. Akan tetapi tuan-tuan dan puan-puan, nak jumpa dia pun susah. Dia nak datang mesyuarat lembaga pun susah. Mesyuarat lembaga tiap-tiap bulan
Tapi dia tak boleh datang langsung. 1 tahun boleh datang 2 kali saja. Jadi maknanya memang dia tak boleh memberi tumpuan dan komitmen. Orang yang macam ni maknanya orang yang terlalu popular, terlalu sibuk, banyak portfolio dia pegang. Jadi orang yang macam ni rasanya tak sesuai untuk jadi anggota lembaga. Seperkara yang kita kena ingat sebagai lembaga, walaupun menjadi lembaga koperasi itu satu yang sukarela. Tak ada siapa nak paksa. Orang cadangkan kita, orang pilih kita dekat mesyuarat agung. Kalau kita tak nak pun boleh Tapi dari segi tanggungjawab bukan sukarela tuan-tuan dan puan-puan. Tanggungjawab kita apabila kita telah terpilih, itulah termaktub dalam undang-undang kecil. Berderet tu tanggungjawabnya cukup banyak tanggungjawab lembaga ni. Jadi sukarela tidak semestinya tanggungjawabnya juga sukarela. Ini untuk ingatan lah. Baik, kita tengok seterusnya. Prinsip yang ke-6. Di sini prinsip ini telah melihat kepada operasi. Anggota lembaga koperasi perlu bermesyuarat dan dibekalkan dengan maklumat yang menyeluruh, tepat dan terkini mengenai koperasi oleh pihak pengurusan dari semasa ke semasa. Pertama sekali, tuan-tuan dan puan-puan, prinsip ke-6 ini mengingatkan lembaga supaya bermesyuarat. Seperti yang saya telah katakan terdahulu, pentadbiran koperasi ini adalah melalui mesyuarat. Kerana koperasi ditadbir secara demokrasi. Jadi mestilah bermesyuarat untuk mendapatkan majoriti, pendapat majoriti. Jadi kalau tak bermesyuarat, itu memang tak patut. Dalam undang-undang kecil koperasi dinyatakan mesyuarat lembaga patut diadakan berapa kali dalam setahun. Sudah dinyatakan dengan jelas, jadi mestilah itu dituruti. Itu satu, bermesyuarat. Yang kedua, bila bermesyuarat, mesyuarat itu mestilah dibekalkan dengan maklumat yang menyeluruh, tepat dan terkini. Ini kerja siapa ni? Membekalkan maklumat yang menyeluruh, tepat dan terkini. Ini adalah kerja pengurusan. Di sinilah kita kena berhati-hati. Takut-takut kalau teori agensi yang menyatakan bahawa pihak pengurusan itu dia punya kepentingan sendiri. Jadi kadang-kala dia mempunyai semua maklumat yang tidak dipunyai oleh lembaga. Lembaga banyak tak tahu, tapi pihak pengurusan banyak yang dia tahu. Dan apa yang dia berikan kepada lembaga tu, kalaulah tidak menyeluruh, maka lembaga tidak akan dapat membuat keputusan yang tepat dan betul. Jadi amat penting lembaga diberikan maklumat yang menyeluruh, tepat dan terkini. Kita tak nak maklumat yang orang kata dah tak boleh pakai lagi, maklumat dulu tak boleh lagi. Jadi mestilah terkini supaya lembaga boleh melakarkan dasar yang betul untuk koperasi. Seterusnya, prinsip yang ke-7 menyatakan tentang penilaian, tuan-tuan dan puan-puan. Kadang-kadang koperasi ni lupa bahawa kita kena menilai diri kita sendiri. Jadi prinsip ke-7 menyatakan penilaian rasmi dan berterusan, tuan-tuan dan puan, terhadap keberkesanan keseluruhan lembaga dan ketua pegawai eksekutif. Jadi keberkesanan keseluruhan lembaga itu bermakna dari pengerusinya, bendaharinya, setiausahanya dan juga anggota lembaga tu semua patutnya dinilai. Patut dinilai dia ni semua boleh buat kerja ke tidak, apa pencapaiannya, apa impak yang dia dah beri kepada koperasi, ataupun dia cuma duduk saja bermeeting tak ada buat apa-apa. Itu je kita kena nilai. Begitu juga dengan kita punya pengurus ataupun ketua pegawai eksekutif lembaga, kita kena menilai apa yang dia dah buat selama ini. Patutkah kita naikkan dia punya gajinya? Prestasinya macam mana? Jadi ini satu prinsip yang mementingkan penilaian rasmi. Jadi bermakna kalau rasmi mesti dibuat dan mesti dibuat berterusan. Tuan-tuan dan puan-puan, kita berhenti rehat dulu.
kita akan sambung lagi ke prinsip yang ke-8 seterusnya. Jumpa lagi.